Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Okay, kita sekarang ini di hikayat yang ke-25 dah. 25. Hikayat yang ke-25. Yurwa, diriwayatkan. Annahu yurwa, diriwayatkan. Anna bahawa hu. Hu ni tidak merujuk kepada mana-mana. Biasanya kita terjemahnya kan. Tapi sebelum dia tak ada refer kepada apa-apa benda. So maknanya diriwayatkan bahawa sahaja. Diriwayatkan bahawa kana maknanya was adalah li bagi ba'di seorang muluk raja-raja. Diriwayatkan bahawa kana adalah li ba'dil muluk, bagi seorang di kalangan raja-raja, seorang raja, syahina, memiliki. Bagi sini maknanya memiliki. Memiliki syahin, seekor burung helang. Burung helang. So yurwa, diriwayatkan annahu bahawa kana adalah li memiliki. Kita terjemah sini. Ba'dil muluk, seorang di kalangan raja memiliki, kan? Memiliki seekor helang. Wakana, dan adalah dia, was, muli'an. Bukan muli'an, mula'an. Dia tersangat sayang. Mula'an artinya sayang ataupun cinta. Sangat sayang bi ni kepada. So dia sangat sayang kepada hi tu helang. So dia sayang kepada burung helang tersebut. Raja zaman-zaman dulu kan pelihara helang. Fatara, maka suatu hari tara, maka terbanglah. Tara makna terbang. Yauman, pada suatu hari. Waw dan waqa'a ala. Waqa'a ala hinggap. Dan burung helang itu terbang meninggalkan istana raja dan hinggap di atas atau hinggap di rumah manzil seorang yang tua, ajus. Seorang wanita yang tua, ajus. Seorang wanita tua. Fala zimat. Maka fa tu mana? Maka lazimat tidak meninggalkan. So hingga mana burung tu pun jinak. So dia tak meninggalkan. Dia sentiasa berdampingan dengan burung tersebut. Wanita tadi. Wanita tua tadi. Falazimat hu. Tua ni bila tua kan banyak masalah. Falamma, maka tak kala. So, lamma tak kala wanita itu melihat ra'at, melihat minqarahu. Minqar, paruh. Burung tu ada paruh kan.
So minqarahu, paruhnya, mu'wajjan, bengkok. Kan paruh elang tu kan bengkok. Lalu dia pun berkata, so apabila ni kan, apabila dia lihat burung, apabila dia melihat paruh burung itu bengkok, maka dia pun berkata, qalat, perempuan tersebut, hadha la yaqdiru an yalqutal habba. Yang ini dia kata, paruh ni, la yaqdiru, la tidak, yaqdiru mampu, an untuk, atau mampu untuk, yalquta, yalquta mengutip, mematuk biji-bijian, al-habba. So bagi dia mana burung ni makan biji-bijian lah, macam burung merpati. So dia kata ni bengkok-bengkok ni payah nak ambil biji-biji, beras ke, gandum ke. Lalu dia pun potong. Faqassathu, lalu pun dia pun potong paruh dia yang bengkok tu, bi dengan bukan maqassi, miqas. Al-miqas, gunting. Al-miqassi, dengan gunting. Summa, kemudian, nazarat, perempuan itu melihat ke, ataupun memandang pada makhalibi. Makhalib, kukunya. Wa ila watuliha, dan panjangnya kuku tersebut. Nazarat ila makhalibihi watuliha, dan panjangnya. Faqalat, lalu dia pun berkata, wa azunnu, so wa tambahan je kan. Azunnu, aku menyangka, aku rasa, I think, azunnu, aku ingat dia ni, aku rasa dia ni, aku rasa dia ni, sebab kuku dia tu panjang dia kata kan. So kuku panjang nak berjalan tak boleh lah kan. So dia kata kuku panjang tu la yastati'u. Aku rasa dia ni, burung ni, la yastati'u, tidak mampu untuk al-masyah, untuk berjalan dengan elok. Ini anggapan wanita tua. Faqassat, lalu dia pun menggunting. Qasat macam tadi kan atas ni. Faqassatha, lalu pun dia pun potong, kerat, memotongnya dan mengeratnya. Wa tahakkamat fihi, dan dia tahakkamat, dia membuat keputusan, hukum buat hukum, maknanya buat keputusan ikut diri sendiri, fihi, pada perkara tersebut lah. So dia membuat keputusan pada perkara tersebut ikut pandangan dia sendiri. Kerana syafaqatan, kerana simpati dia, alaihi, kepada burung tersebut, burung syahin. Bi, dengan za'mihim, za'm, dengan sangkaan dia. Bi za'miha, dengan sangkaannya. Sangkaan dia je lah. Cerita. Sebenarnya dia telah ahlakathu, dia telah membinasakan, merosakkan, telah membinasakan burung elang tersebut. Min haisu maksudnya kerana dia, is huwa, kerana, min haisu kerana, aradat naf'aha, dia telah membinasakannya, iz huwa aradat naf'ahu, ketika mana dia ingin memberi manfaat kepada burung tersebut. Aradat, ingin, naf'ahu, memberi manfaat. Summa, kemudian, innal malika, ini
Ini cerita burung dengan perempuan tersebut. Kemudian apa kesudahan, apa yang berlaku pada raja selaku tuan kepada burung helang tersebut. Ini cerita tentang raja pula. Summa, kemudian, innal malika, sesungguhnya al-malik, malik mana raja, telah badala. So, badala telah memberikan, menawarkan. Memberikan maksudnya menawarkan al-ja'aila. So, ja'aila mana? Habuan. Ini menawarkan li kepada orang yang orang yang ya'tihi, orang yang akan datang kepada raja. Ya'tihi datang kepada raja bi dengan membawa khabarihi, berita. Khabar mana berita kan? So berita tentang burung helang tersebut. Orang malam pergi cari. Fawajadu, lalu mereka pun menemui. Wajadu, mereka menemuinya. Inda, ada di sisi ajuzi, wanita yang tua itu. Faja'u, lalu ja'u, mereka pun datang. Bihi, dengannya, datang dengannya itu yang membawa. Lalu mereka membawa burung helang yang sudah cacat itu kepada ila al-malik. Malik mana? Raja. Falamma, maka lamma tak kala, bila ra'a, raja melihat halahu, keadaan burung itu, raja pun berkata, qala akhrijuhu, keluarkan dia. Akhrijuhu, keluarkan dia. Tak tahu keluarkan macam mana, keluarkan, aku tak nak tengok macam mana. Dia cacat ni. Wanadu alaihi. Lalu orang ramai pun menyuarakan dengan suara yang kuat. Alaihi, ke atas burung itu. Seolah-olah macam orang ramai sedihlah dengan burung tu. So dia panggil burung tu, bersuara dengan suara burung tu, bercakap dengan burung tu, sebut dengan suara yang kuat, lantang. Dia kata, inilah nasib orang tak dengar kata kan. Hadza, ini adalah jaza'u, balasan kepada man, orang yang ataupun siapa yang auqa'a, orang yang menjatuhkan nafsahu, diri dia, inda, di sisi, ataupun jatuhkan diri dia pada man la ya'rifu. Man jatuh dekat dengan orang yang man la ya'rifu, orang yang la ya'rifu, tidak mengetahui qadrahu, nilai dia. So kalau dia tahulah burung tu burung raja, burung tu burung helang, so burung tu ada faedah, boleh banyak faedah burung-burung dulu sebagai postman ataupun barang-barang permainan untuk raja kan. Tapi boleh ke wanita yang tak reti tu, dia potong habis. Ini ceritalah. Cerita semata-mata cerita. Cuma orang mengaji bahasa Arab ni dia rasa seronok lah. Sebab gaya-gaya bahasa yang diungkapkan itu ialah gaya bahasa yang cantik, indah. Okay, yurwa daripada rawa. Rawa meriwayatkan. Kalau mudhari' dia yarwi. Telah meriwayatkan rawa. Yarwi akan meriwayatkan ataupun meriwayatkan sahaja. So dia punya majhul, passive voice, yurwa, diriwayatkan.
Kalau sini ruwiya, telah diriwayatkan. Yurwa akan diriwayatkan ataupun diriwayatkan sahaja. Sini diriwayatkan. So pakai anna lah, bahawa hu ni berita besar. Berita, kisah. Kan? Diriwayatkan bahawa ada satu kisah. Hu ni domain dia panggil domain syak ni. Kalau dia tak rujuk kepada mana-mana benda hu ni, so dia kita kata domeru sya'nun. Domeru syak artinya menunjukkan benda tu benda yang besar. Maknanya benda yang nak cerita sini ni benda yang perlu diberi perhatian. Macam kul huwallah kan. Kul huwallahu ahad. Kul katakan. Sini kan. So ikut kaedah grammar kan. Allahu ahad. Allahu ahad. Allahu ahadun ni kan. So ni dah Allah is one. Oneness. Allah adalah single, tunggal. Ini ayat lengkap ke? So huwa ni bagaimana? Rujuk pada mana? So ini kita panggil dhamir sya'n. Dhamir sya'n. Maknanya nak cerita selepas ni ada kenyataan yang perlu diberi perhatian yang besar. Maknanya benda ni benda besar ni. Allahu ahad ni benda besar. Sebab tu kita nak mengaji benda-benda ni dulu supaya kalau kita masuk Al-Quran, kita terjemah Al-Quran, barulah kita, oh ni ada mengaji dulu gini. Kalau tidak tak syok lah. Terus kepada Quran terus kan, kita tak nampak kebesaran, kehebatan, keindahan bahasa Arab tu. So, yurwa annahu kana. So, kana ni just untuk menunjukkan peristiwa ni peristiwa lalu je kan. Was. Kalau tak ada kana pun tak apa peristiwa ni. Yurwa annahu li ba'di, cukup dah. Tapi untuk menunjukkan peristiwa ni peristiwa lalu, so kita masukkan kana. So asal dia li aja. Li ni makna dia bagi kan. Tapi ikut konteks ayat dia makna apa? Mempunyai ataupun memiliki. So ba' tu kita dah beritahu dulu. Ba' boleh makna sebahagian, ba' juga boleh makna salah seorang. Ahadu. So, sini maknanya salah seorang raja lah. Ahadu muluk. Malikun. Jamak dia muluk. Tajul muluk. Ada tajuk kita. Tajul muluk. Mahkota raja-raja. Al-muluk. So dia kata salah seorang raja-raja. Li tadi memiliki lah kan. Syahin. Berapa kali dah saya beritahu. Macam contoh kita kata li Zaid lah. Li Zaid. Ni mana mempunyai. Li Zaidin. Zaid mempunyai. Zaid mempunyai. Sini masuklah. Sayyarah. Sebuah kereta. Kalau memiliki ni. Syahin. Li Zaidin. Syahinun. Zaid memiliki seekor helang. So, li ba'dil muluki syahinun. Syahinun. So, jamak dia syawahin. Syawahinun. So, wakana lagi. So, kana. So, kalau present tense kita buat huwa. Wa huwa mula'an. Mula'un. Bihi. Dan dia mula'un suka ataupun sayang. Bi kepada hi-nya. Dia sayang kepadanya. So, huwa ni sekarang kita buat past tense. Jadi kana. So, bila masuk kana, ain sini, khabar dia kan kena nasab. Jadi, mula'an. Mula'an bihi. Ini bahasa yang indah kita panggil. Biasanya kalau kita nak kata suka, sayang, kita guna ahabba.
Ahabba. So dia suka, dia sayang. Tapi sekarang ni dia guna mulaun. Tapi kena guna bi. Ayah minat, mana kita ni kaki, katakanlah kaki bola. Sebenarnya mula'an bi kuratul qadam. Sangat suka main bola sepak. Ana mula'un bi sekian. Tapi dia suka sangat baca buku kan. Wa mula'un bi qira'ah. Bi qira'atil kitab. Baca buku. Bi qira'atil kitab, bi qira'atil kutub. Ini yang dikatakan kenapa kita perlu belajar kitab macam ni. Belajar bahasa Arab ni lah maksudnya uslub yang digunakan, gaya bahasa. Fatara. Tara yatiru, terbang. Kalau kapal terbang kan ambil daripada ni. Dia punya isim fa'il dia ta'irun. Jadi burung. Ta'irun. Kalau kapal terbang tambah ta'iratun. Kapal terbang. Benda yang terbang ni guna tara. So yauman pada suatu hari, waqa'a ala, asal waqa'a mana? Jatuh. So tengok keadaan. Kalau burung maknanya dia hinggap lah. Waqa'a ala mana? Hinggap. So hinggap ataupun burung itu singgah. Burung itu singgah di manzil. So biasanya rumah baitun kan. So baitun boleh guna, manzil boleh guna. Manzilun. Lagi apa lagi rumah? Darun. So baitun, manzilun, darun. So manzil, ajus. So ajus ni khas untuk perempuan tua. Dalam Quran pun ada. Ajus. Wahada ba'li. Apa dah ayat Al-Quran? Wa ana ajuzun kan. Qalat, perempuan itu berkata, mana isteri Nabi Ibrahim lah. Ya wailata. Aduhai dia kata. Adakah aku boleh melahirkan anak? Sedangkan aku ni ajuz. Seorang perempuan yang tua. Manakala suami aku, wahada ba'li syaikha. Seorang syekh yang sudah pun tua juga. Inna hadha la syai'un ajib. Sesungguhnya perkara yang diberitakan itu satu perkara yang ajib, pelik, ajaib. Falazimat. Maka lazima. Lepas hu. So untuk perempuan tambah ta lah kan. Falazimat. So lazima ni kalau kita panggil lazim, melazimi. Sentiasa buat. Sentiasa berdampingan. So lazimat, dia tak tidak meninggalkan buhlan tersebut. So falamma ra'at, asalnya ra'a, melihat. Kalau perempuan mati kan. So yang ni tak ada baris ni. Yang tak ada baris. So bila tak ada baris, dia pun mati, so dia pun hilang. So jadilah ra'at sahaja. Minqar. So minqar. Minqarun. Jamak dia manakiru. So kalau kita ingat ngaji bahasa Arab dulu, naqara kan. So fi'il dia naqara. Kalau isi alat, benda yang digunakan untuk sesuatu, alat yang digunakan, wazan dia mif'al kan. Mif'alun. Salah satu, macam miftah. So yang ni naqara mana patuk tu. Alat yang digunakan untuk patuk, istilah minqar. Jadi paruh lah. Paruh tu maknanya asalnya alat yang digunakan untuk mematu. So, minqarahu. Dia melihat minqar dia mu'wajjan. Bengkok. Mu'wajjun.
muwajjun. Bengkok. Tapi kena lihat ni, ra'at ini maf'ul yang pertama, mi'wajun maf'ul yang kedua. Qalat hadza la yaqdiru. So banyak kali dalam kisah Nabi yang kita mengaji, kalau yaqdiru mampu kan, kena pakai an lah. Mampu untuk, mampu melakukan sesuatu, pakai an. So la yaqdiru tidak mampu, sama ada kita maksudkan sini untuk ataupun mampu, tak payah terjemah untuk, mampu sini tak payah terjemah, mampu mematu, mampu mengutip, mengutip ataupun mematu. Yal qutasan laqata yal kutu. Patut dengan patut maksudnya mengutip, pick up. Yal quta, macam kita jumpa barang di tepi jalan kan, so kita ambil tu panggil laqata yal kutu, ambil tu. So burung pun dia ambil tu, dia patut. So al habba, ini habba kan, habbun. So habbun dia bijiran je. Kalau sebiji dia kena tambah ta gitu, sebiji. Jadi habbatun. So kita kata habbatus sauda tu kan, yang ni lah. Habbatus sauda. Mana satu biji yang hitam, sauda. Satu bijian yang hitam. Al-habbatus sauda. Ini pun sama, ni ming. Ni pun isim ala, qassa, menggunting. Qassa yakussu. Yakussu. So isim ala dia guna baris bawah. Semua isim ala baris bawah. Alat yang digunakan untuk menggunting. Ni gunting, menggunting. So alat yang digunakan untuk menggunting pakai ming kan. Miqassun. So bil miqassam, ni alat digunakan untuk menggunting, nama dia gunting. So dia potong dengan gunting. Summa nazarat ila makhalib. So makhalib jamak kepada mikhlaq. Ini pun alat cakar. Alat untuk mencakar kan, ni alat semua. Kalau ming bagi bawah semua maknanya alat. Labun. So, alat untuk mencakar. So nama dia kuku. Kan kuku helang lah. Kuku burung, mikhlaq. Kuku manusia bukan mikhlaq sebab dia bukan guna untuk cakar. So mikhlaq jadi jamak dia makhalib. Makhalibu. Mafa'ilu. Wa tuliha. Tawil, ini kata sifat, panjang. Ini kepanjangan. Tul, kepanjangan. Tapi dalam terjemahan, sebab biasanya kita tak terjemah bahasa Melayu ni, guna masdar banyak kepanjangan, kependekan. So, ini pun panjang, yang ni pun panjang juga kadang, kan? Semua orang yang tahu bahasa Arab je, grammar saja dia tahu ini masdar, walaupun dia terjemah dengan makna panjang. Panjang kata sifat. Faqalat, lalu dia berkata, wa azunnuhu. So waw dalam bahasa Arab banyak kali kita kata dia digunakan walaupun di permulaan ayat dia boleh digunakan. Ini dia start permulaan ayat kan, waw kan. So orang kalau kitab-kitab zaman dulu dia layan sangat. Waw tu makna waw makna dan, dia pun dan tak berhenti dan. Tapi kalau kita bahasa Melayu moden sekarang ni, so kita tengok konteks. So kalau konteks tu dalam Melayu tak perlu terjemah, so kita tak terjemah. Sebab waw sini, waw untuk penyedap aja dalam bahasa Arab kan. So waw tidak. Waw mana permulaan, istiqnaf, permulaan. So tak perlu terjemah. So azunnuhu. Zanna yazunnu, aku menyangka, I think lah. So I think. Aku rasa, pendapat aku, dia ni la yastati'u. Istata'a yastati'u kan? Sama dengan
la yaqdiru tadi. Tapi kalau pakai la yaqdiru, kita pakai an. Kalau selepas dia tu ada fi'il. Tapi kalau tak ada fi'il, tak perlulah ada an. Macam ni tak ada an. Tapi kalau kita nak buat fi'il, la yastati'u an yamshia. Yamshia. So, la yastati'u an yamshia. Kalau tak nak ada an, cari masdar kepada masya yamshi, masdar dia masyi. So, boleh ganti. Buang ini, gantinya ini. Ataupun tak nak guna cara ni, boleh guna la yastati'u an yamshia. Ini maknanya kecekapan kita dalam mempelbagaikan cara penulisan dia. Faqassat. Qassar tadi, potong kan? Qassar. So, qassar potong. Bagi mati, qassat. Dan dia telah memotongnya. Wa tahakkamat. So, hakama mengadili. Kalau tahakkama yatafa'ala, mengadili ikut akal kita sendiri. Mana kalau bahasa Melayu kita membuat keputusan sendiri. So guna tafa'ala tahakkama. So tahakkama lelaki, tahakkamat perempuan. So dia pakai fi lah. So membuat keputusan terhadapnya. Syafaqatan kerana. Kalau bagi hatah ni, kalau dia masdar, dia panggil maf'ul li ajlihi. Konteks dia menunjukkan makna kerana. So sini kita panggil maf'ul li ajlihi kerana simpati kepada. Melayu guna simpati kepada seseorang, bukan simpati ke atas. So ke atas bahasa Arab, syafaqatan ala. Bi dengan sangkaan. Dengan sangkaan hanya. So za'mun pun banyak makna dia. Tengok konteks juga. So makna dia boleh makna percaya. Makna dia boleh makna berjanji. Pun boleh za'am. Boleh makna berkata pun za'aman juga. Berjanji, berkata, percaya, sangka. Sekurang-kurangnya ada 4 makna bagi za'am. Wa ahlakat. Ahlaka af'ala. Membinasakan, merosakkan. Min haisu aradat naf'ahu. So dia merosakkannya min haisu aradat, dia ingin naf'ahu. So arada pun ingat kalau kita belajar dulu, arada pakai an juga. Want to. Ini sama dengan bahasa Inggeris, to kan? An ni. I want to go, I want to sleep kan? Tapi kalau kita guna I want sleep, I want kalau benda, I want benda, mana I want a car, I want a, kan? So bukan fi'il lagi. So tak perlu gunaan. Macam ni kan? Arada naf'an. Kan? Kalau kita nak buat an, arada an nafa'a yanfa'u. Tanfa'ahu. So aradat an tanfa'ahu. So dia ingin memberi manfaat kepadanya. Boleh juga buat macam tu. Summa innal malika badala. So badala yabzulu. Ini pun banyak makna bazala semua, membelanjakan. So bazala sini maknanya memberikan. Apa tadi anda terjemah? Menawarkan. Al-ja'ailah. Ja'ailah daripada ja'alah. Ja'alatun. Ini habuan, upah. Sagu hati. Ja'alah. Ja'alah, plural dia ja'ail. Li, bagi kepadalah. Menawarkan ja'ala, habuan ataupun sagu hati, li kepada
orang yang ya'ti mendatangi. He raja. Bi dengan sini kan? Bi khabar berita he tentangnya. Bi khabari. Fawajadu daripada wajada kan? So mereka menemui tambah waw alif jadi wajadu. So mereka mendapati. Kalau ada plus hu sini, so alif dibuang. Fawajaduhu. So mereka menemuinya indah. So indah ni indah boleh makna di sisi, boleh makna pada, boleh makna di rumah. So di rumah Ajus ataupun di sisi Ajus. Faja'u bihi. Okay. Ata pun tadi, ata bi. Datang dengan. Sama juga dengan ja'a bi. So ja'a jadi jamak ja'u bi. Maknanya kalau tambah bi, artinya bawa lah. Boleh jadi bawa, membawanya, ja'u bi, maksudnya membawa. Sama juga dengan zahaba bi. Ini bawa pergi. Ini bawa mari. So ja'u ilal maliki falamma ra'a. So tak kala raja melihat halahu, keadaan burung itu, qala akhrijuhu. So akhraja af'ala kan? Yuf'ilu. So untuk yang fi'il amar, untuk yang ni af'il. So sini akan jadi akhrij, keluarkan. So untuk ramai tambah waw alif. Bila ada waw sini kena bagi hadapan. So akhriju plus hu. Bila masuk dhamir, alif ni digugurkan. Jadi akhrijuhu, keluarkan dia. Aku tak nak tengok burung ni. Sedih, menyedihkan. Jadi orang ramai pun tengok situ berteriak lah. Wanadu. So berteriak, meraung ke atas burung tersebut. Anda memanggil-manggil burung tersebut ataupun bercakap menengking burung tersebut, berteriak terhadap burung tersebut dengan kata-kata haza, inilah dia jaza'u. Jaza'un, balasan. Dalam Quran guna banyak jaza' kan? So sekarang ini jaza'u man. So idhafah sini jadi jaza'u man. Balasan orang yang. Awqa'a. Tadi waqa'a tadi jatuh ataupun singgah. Menjatuhkan guna af'ala tadi. Akhraja tadi kan? Kharaja, keluar. Akhraja, mengeluarkan. Waqa'a, jatuh. Awqa'a, menjatuhkan. So orang yang menjatuhkan nafsahu, diri dia kan? Inda, di sisi man, orang yang la ya'rifu. Orang yang tidak mengetahui qadrahu, nilainya. So qadar, qadrun, nilai, kedudukan. Tapi kalau kita baris bagi atas kan, qadarun, Lailatul Qadar. Dia jadi penetapan. Makna dia penetapan. Malam penetapan. Lailatul Qadar. Habis. Hikayat yang yang ni pendek aja boleh habis. Kita ngaji dua senang Cepat habis sikit. Okay, hikayat yang ke-25 tadi 26. Qila, dikatakan. Inna, sesungguhnya rajulan, seorang lelaki, ata, telah datang ila, kepada
ba'di seorang hukama, orang yang bijaksana. Seorang di kalangan orang yang bijaksana. Fasyaka, lalu dia pun mengadu ilaihi, kepada orang yang bijaksana tersebut tentang sadiqahu, temannya, kawannya. Wa azama ala qat'ihi, dan azama, dia berazam, ala, untuk qat'ihi, memutuskan hubungan. Qata' mana? Potong. Memotong, memutuskan hubungan dengannya. Walintiqami, dan mengapa ni intiqam? Dan membalas dendam minhu, terhadapnya. Faqala lahul hakim, lalu berkatalah al-hakim, orang yang bijaksana itu, kepadanya, sini kan, atafhamu, apakah kamu faham, apakah kamu akan faham, ma aqulu, apa yang aku akan katakan, laka, kepada kamu. Kalau kamu faham, nescaya kalau kamu akan faham, fa'ukallimaka, maka aku akan bercakap dengan kamu. Aku akan beritahu kamu. Ataupun, kan dia kata, kamu nak faham ke? Kamu nak faham. Kalau kamu nak faham, aku akan bercakap dengan kamu. Ataupun, cukup, yakfika, cukup untuk kamu, ma'indaka, apa yang ada pada kamu. Ma'indaka. Min, ini tafsir kepada ma tadi. Apa yang ada pada kamu, iaitu fauratil ghadab. Faurah dia ledakan. Ledakan ataupun goncangan, ataupun ledakanlah, ledakan kemarahan. Gelojak. Kegelojakan, kemarahan. Allati, yang tashghuluka anni, yang memalingkan kamu. Tashghuluka, yang memalingkan kamu, anni, daripada. Mana kemarahan kamu yang menyala-nyala tu telah memalingkan kamu daripada mendengar nasihat aku. Faqala, lalu lelaki itu pun menjawab, innani, sesungguhnya aku, lawa'in, sesungguhnya aku, lawa'in, asalnya la tu sungguh juga, sesungguhnya aku sungguh, wa'in, wa'in dia akan memberi perhatian, li, kepada ma, apa yang taqulu, kamu akan perkatakan. Sesungguhnya aku akan memberi perhatian, lawain, li, kepada ma, apa yang taqulu, yang kamu akan perkatakan. Qala, lalu si hakim tadi, orang bijaksana tadi berkata, asururuka bimawaddatihi kana atwala am ghammuka bizambihi. So dia tanya kan, hakim tu tanya, adakah sururuka, kegembiraan kamu, bi, dengan mawaddatihi, friendship, persahabatan dengannya. Adakah kegembiraan kamu dengan kegembiraan kamu dengan sini kan? Kita terjemah, adakah kegembiraan kamu dengan persahabatan lah. Betul lah tu kan? Adakah kegembiraan kamu bersahabat dengannya gitu kan? Adakah kegembiraan kamu bersahabat dengannya itu kana atwala, ianya lebih panjang, am, ataupun ghammuka, kesedihan kamu, bizambihi, dengan kesalahan dia. Mana kesalahan yang dia buat kepada kamu. Mana satu ni dia kata? Mana kamu pilih ni? Selama ni kamu gembira dengan persahabatan dengan dia, banding dengan kesedihan kamu dengan dia, dengan sebab kesalahan yang dia lakukan. Mana lebih panjang? Yang ni lebih panjang ke yang ni lebih panjang? Qala, dia pun jawab, mana lebih lama lah. Persahabatan kamu dengan dia yang menyebabkan kamu gembira dengan dia, ataupun kesedihan kamu yang diakibatkan oleh zambi, kesalahan dia. So zambi ni boleh jadi dosa kan, biasanya kita terjemah. Tapi zambi makna asal dia kesalahan. Makna umum dia makna kesalahan. Qala, lalu dia pun berkata, mana dia jawablah. Lelaki jawab, bal, bahkan. Sebab dia tanya sini, sini kan, alastu bi rabbikum. So jawab dia, bal, tidak. Bahkan sebaliknya, sururi. Bahkan sebaliknya, sururi.
kegembiraan akulah yang lebih panjang ni. Dia kata kegembiraan itu lebih panjang bandingkan yang ni. Kemudian ditanya lagi, qala afa hasanatuhu, apakah? So, bila ada fa ni sepatutnya fa dulu, tapi ada soalan, kita letak soalan dulu. Kemudian fa kan, afa asalnya fa dulu, barulah maka apakah? Tapi yang Arab dia tukar. Ni dia tak boleh duduk selepas orang lain, dia kena soalan kena duduk awal. So afal kan. So terjemah hakim, maka apakah kebaikan dia, hasanatuhu, indaka, di sisi kamu, lebih banyak, aksaru, ataupun sayyi'atuhu, kejahatan dia, keburukan dia lebih banyak. Lalu lelaki itu jawab, qala hasanatuhu, lebih banyak. Hasanatuhu, kebaikan dia lebih banyak. Jadi hakim tu jawab, kalau begitu, maaflah dia. Kalau semua yang baik-baik itu lebih banyak, lebih panjang. Ini moral yang bagus ya. Fasfah, maka hendaklah kamu isfah, kamu maafkan. Jauh tu maafkannya tu. So maafkannya dia pakai an. Maafkan zambihi, kesalahan dia. Kalau guna safaha ni, safaha ni, tak kira safaha ke isfah kan, ya. So kena pakai an. So maafkannya. Maafkan an something lah. So sini maknanya maafkan kesalahannya. Kalau maafkan dia, so anhu, maafkannya. So maafkannya dengan sebab salihi ayyamika. Dan dengan sebab salihi maknanya in favor of. In favor of ayyamika, hari-hari yang kamu hidup bagus dengan dia. As-salih. Dengan sebab hari-hari yang bagus kamu dengan dia tu, maka kamu maafkan dia. Bisalihi ayyamika, ma'ahu, bersama dengan dia. Dan wahab, hab saja. Hab daripada wahabah, asalnya makna beri, hadiah. Tapi dia juga digunakan makna beri something yang berharga, artinya beri kemaafan. So maafkan juga, macam tadi isfah. So maafkan jurmahu, kesalahan dia. Zambun sama dengan jurmu. Maknanya asalnya makna jenayah, jurum. Kesalahan-kesalahan. Li, dengan sebab sururika, kegembiraan kamu dengan dia. Watrah, taraha yatrah. Salah ni, watrih, bukan watrih. Watrah. Campakkan, buang. Sini pakai apa? Nah, watrah, watrah saja. So sini sabdu-sabdu jangan pakai So watrah ya. Watrah. Campakkan, buangkan. Yang ni pun ejaan dia pun salah juga. Sepatutnya sini pun salah juga. Bukan ma'una. So kalau ma'una, kalau pakai ma, kena tambah waw satu lagi. Ma'una. Satu lagi kalau sama makna juga, mu'nah. Kalau spelling macam ni, kena baca mu'nah. Bebanan. So kalau nak baca ma, kena tambah satu waw. Ma'unah. Bebanan, ghadab, kemarahan. Campakkan bebanan kemarahan. Dan juga bebanan ataupun watrah, bebanan ma'unah, mu'nata al-intiqam, membalas dendam tadi. Kerana tadi, lil wuddi, kerana kesayangan, ataupun wuddi mana friendship, persahabatan, alladhi, yang wujud bainakuma, between both of you, bainakuma fi, pada hari-hari yang lalu. Salifi mana yang lalu. Terjemah hari-hari ayam, salif yang lalu. Terjemah lafzi pada yang lalu hari-hari. Wala'allaka, perhaps you. La'alla mana perhaps, mungkin kamu. La tanalu, kamu tidak memperolehi.
Ma apa yang ammala kamu harapkan. Kalau kamu jadi ta sini kan, ammalta. Apa yang kamu harapkan, yang kamu inginkan. Wala'allaka la tanalu ma ammalta. Fatatulu musahabatu ghadab. So, kamu tidak memperoleh apa yang kamu inginkan. Lalu, menjadi panjanglah musahabatul ghadab. Persahabatan kamu dengan kemarahan. Kamu nak putus hubungan dengan dia tak boleh. So, jadi panjanglah kemarahan kamu. So, wala'allaka la tanalu ma ammalta. Jadi panjanglah kemarahan kamu. Dan bila panjang kemarahan kamu itu, maka ini akan membawa ala ya'ulu. Ala ya'ulu. Membawa kepada. So, ini akan membawa hal kamu. Amruka mana? Haluka. Ini akan membawa hal kamu ini akan membawa wa ya'ulu amruka kepada perkara yang kamu akan perkara yang kamu tidak sukai. Ma takrahu. Ma takrahu. Sebab mana bila marah sangat akhir sekalinya kena sakit jantung. Kan ma takrahu. Sakit jantung kamu tak suka. So kan kamu nak suruh dia jadi gini, suruh dia jadi, dia tak jadi juga. Cerita kamu tu. Jadi yang kamu nak supaya dia dapat musibah tu tak dapat musibah. Bila tak dapat musibah, maksudnya kamu makin marah ke dia. Bila makin marah kamu akan hal kamu akan membawa kamu kepada perkara yang kamu sendiri tidak akan suka kepadanya. Habis. Wallahu a'lam bis shawab.